Okay, sekadar untuk pengenalan diri dulu pada malam ni. Okay, pertama keduanya adalah tentang berkenaan tak apalah kalau ada nak tanya apa-apa tentang diri saya boleh tanya kemudian pun tak apa. Kenal telah berumah tangga dan juga mempunyai 4 orang cahaya mata dan sekarang ni tinggal di Shah Alam dan banyak berkhidmat ataupun mengajar Quran dan sebagainya lah. Kira fokus utama atau major saya punya bidang adalah Al-Quran dan juga tafsir. Baik. Perkara kedua yang saya nak sebutkan di sini adalah sepanjang pengajian kita ni, pertamanya belajar tajwid ni, antara benda yang saya nak bagi tahu adalah kena ikhlaskan dirilah. Belajar apa-apa pun sebenarnya. Belajar apa-apa pun, yang paling pertama adalah kena ikhlaskan diri. Bukan tujuan kita belajar ni sebab nak tunjuk kata kami belajar daripada ustaz tu. Orang tak ada. Tak. Bukan maksudnya begitu. Kita belajar dengan siapa-siapa pun adalah penting kerana mendapat ilmu tu daripada seorang guru, walaupun ilmu tu mungkin kadang-kadang kita rasa macam alah lekeh ilmu dia, tapi kita ada guru yang akan mengajar, maka perkara pertama yang penting dalam hal ini adalah kita perlu ikhlaskan diri. Dan saya tak perlu panjangkan dalam bab ni lah, semua orang faham dan juga semua orang tahu tentang hal ini. Okey, yang ketiga, berkaitan dengan buku. Kita pakai buku yang ada tertera dekat depan tuan-tuan ni dan puan-puan sekalian, adalah namanya At-Tajwid Al-Musawwar. Okey. Mungkin ada yang ada dan mungkin ada yang tak ada lah. Tak kisah. Dan kebetulan pula saya telah diberi amanah oleh Dr. Aiman sendiri ni, orangnya Dr. Aiman Rushdi masih hidup, untuk menterjemahkan buku ni ke dalam bahasa Melayu. Dan alhamdulillah ada orang nak ambil peluang nak belajar, nak tahu. Okey, saya pun rasa seronoklah maksudnya ada orang nak belajar sebab tak semua orang nak belajar tajwid ni sebenarnya. Orang lebih suka belajar nyanyi ke, belajar masak ke, tapi belajar tajwid ni tak apa no. Saya rasa macam sangat orang kata apa excited sikitlah bila ramai nak belajar ni. Saya rasa macam saya sendiri pun excited. Demam sesemua ke apa ke semua hilang gitu je. Sebab nak berhadapan ataupun nak berjumpa dengan orang yang nak belajar ni. Okey. Kemudian buku ni asalnya adalah dalam bahasa Arab dan ditulis sendiri oleh Dr. Aiman Rushdi, mengadaptasi daripada kitab Muqaddimah Al-Manzumah Ibnu Al-Jazariyah. Ibnu Al-Jazari. Jadi kitab ni adalah asalnya kitab Arab. Kitab ni yang ada kat belakang saya ni, kitab ni adalah kitab bahasa Arab ataupun kitab memang orang Arab yang karang. Dan memang tak akan sama dengan kitab yang orang Melayu tulis. Bagi tahu saya lah, bagi tahu terang, tak akan sama dengan kitab yang ditulis oleh orang Melayu kita, tak sama. Dari segi bagaimana penyusunan, dari segi bagaimana perbincangan dan juga beberapa ayat-ayat perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh Dr. Aiman dalam bukunya ni, kemungkinan besar tak akan sama dengan buku-buku yang ada di rumah kita. Terutamanya buku yang ditulis oleh orang Melayu lah. Sebab kitab Arab ni dia tak akan sama. So daripada kitab Arab kita terjemah ke bahasa Melayu. Ada kadang-kadang tafsir tu pun kadang-kadang kita baca yang kita ada terjemahan kita tak faham. So sebab tu saya sendiri bertanggungjawab untuk menghuraikan apa sahaja bab yang mungkin kita keliru dan tak faham. Kita mungkin tak boleh baca sendiri. Kita mungkin tak boleh explore sendiri. Kita kena bimbing, ada orang kena bimbing kita, kena faham, kena tahu, kena tengok sendiri bagaimana apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pengarang buku. Jadi buku ni dicetak di Turki, ada tulis kat depan tu kalau siapa tengok. Buku ni dicetak di Turki dan juga buku ni colorful lah. Daripada muka surat pertama sampai akhir semuanya berwarna. Dan juga apa punca lah yang jadikan buku ni agak mahal lah. Ada orang komplain, apalah buku tajwid mahal-mahal, orang jual RM10 je. Boleh nak jual RM10, tapi photostat, buku photostat. Tapi kos nak membuat buku ni bukan seperti yang mana yang kita fikir. Antara kos yang diperlukan untuk buat buku ni adalah semua gambar-gambar, diagram yang berkaitan dengan makhraj huruf, sifat huruf, semuanya dilukis sendiri, lukis balik. Maksudnya tak pakai gambar orang. Tak pakai gambar yang dah sedia ada di internet ke mana ke ada buku mana ke tak. Lukis balik, upah orang, bayar orang, lukis balik semua. Bukan lukis satu je, lukis semua satu. Yang kedua, setiap muka surat, kalau kita tengok di situ, setiap muka surat boleh dikatakan ada QR code. Setiap muka surat
ada QR code. Okey, nanti kalau siapa yang belum install, dia ada satu, kena install dulu. Ada satu apps nama dia Hadif. Ada satu apps namanya Hadif. Bila dah install apps tu, dah login dan sebagainya, kemudian nak tengok apa pun, nak dengar sebutan-sebutan yang ada dalam buku ni, just hanya scan saja. Macam tuan-tuan dan puan-puan scan MySejahtera tu, sama. Tapi MySejahtera orang tak pakai dah kan. Jadi, tapi jangan scan MySejahtera pula, tak keluarlah QR code ni. Jadi kena scan dalam, kena masuk apps tu dulu. Dalam apps tu, suara Ustaz tadi dengar? Betul Suara saya sangat-sangat Hello? Jelas. Jelas. Dia tak connected pada video, pada audio lagi Ustaz. Sebab tu dia tak dengar Ustaz. Oh iya ke? Terkejut Dan. Okey, baik. Semuanya adalah dibuat QR code, menyebabkan kos nak buat semua tu ada kos lah. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah kenapa yang boleh jadi mahal lagi itu adalah kos. Nak buat makhraj ni, contohnya kalau perempuan semua tengok pada muka surat 57 contohnya. Ataupun 58. Boleh boleh tengok muka surat 58. Yang ni lah, yang satu jilid ni. Keluaran yang satu jilid macam ni. Boleh tengok muka surat 58. Okay. Nampak tak apa benda tu? Yang dalam bulatan tu, nampak tak apa benda dalam bulatan? Saya masih belum terima buku. Tak apa. InsyaAllah kita akan usahakan supaya. Ustaz, saya ada soalan. Saya Kak Nolia ada soalan. Kami ada beli buku ni lama, tapi dia ditulis dalam 2 versi. Bahasa Arab dengan bahasa Malaysia. Ya. Jadi kan muka surat sama ya Ustaz? Tak sama. Tak sama. Muka surat tak sama. Okey, kalau gitu saya kena bawa buku yang lain. Macam ni kau rupa dia? Ya, betul, dia tebal. Ya. Okay. Dia dua bahasa, Arab dan bahasa Melayu. Yang baru ni pun dua bahasa juga. Ya. Yang baru ni pun dua bahasa juga. Cuma dia lebih kompres lah, lebih tulisan lebih dikecil-kecilkan. Okey. Minta maaf Ustaz, saya tak tengok yang baru tu. Tulisan dikecilkan. Okey, kalau kata buku yang lama sikit tu, tak adalah lama. Yang tu cetakan kedua. Muka surat 116. 116. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Muka surat Assalamualaikum Ustaz. Ganggu kejap. Yang saya punya 2 jilid. Jilid 1, jilid 2. Jilid 1 muka surat 116. Okey. Terima kasih Ustaz. Okay. Baik. Kalau buku yang cetakan ketiga ni, muka surat 58. Baik, tengok. Dalam muka surat 58 tu, ada satu gambar dalam gambar bulatan tu. Kalau nak tahu, itu adalah gambar original peti suara. Gambar original peti suara, Dr. Aiman sendiri. Tapi macam mana nak tengok, nak ambil gambar tu? So, kena pakai kamera. Dia masuk kamera yang macam orang nak tengok orang sakit kan. Endoskopi ke apa benda nama kamera tu. Masuk dalam, baca Quran. Sebut, sebut. Jadi sampai tahap tu, punyalah nak bagi orang kita ni faham. Punyalah nak bagi orang kita ni nampak belajar tajwid ni, dia bukan sahaja baca, bahkan dia juga kena faham setiap benda apa yang dia belajar. Dia kena faham. Kemudian, dah ada faham, so tibalah masanya untuk amalkan. Jadi, yang keempat, bila scan, apa dia kata ni, bila scan QR code tu keluar tulisan Arab, tak ada translate ke Ustaz? Ada English. Ada English. Ada kat atas tu, boleh pilih bahasa English. Okey, baik. Jadi antara sebab kitab ni saya bagi tahu, dia adalah kitab dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan kemungkinan kadang-kadang apa benda yang ada dalam kitab ni tak akan sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab Melayu. Jadi saya harap kepada semua dalam proses sepanjang belajar daripada kitab ni, kita terima dulu. Kalau ada benda-benda yang agak kadang-kadang, ini bercanggah ni dengan apa yang saya belajar. Saya belajar fathah tu bagi bawah, kasrah tu bagi atas, dhammah tu tak ada baris. Contohlah kan. Mana ada tahu ada orang belajar macam tu kan. Jadi sepanjang ni sebolehnya kita terima dulu, dan kalau ada ruang untuk kita bincang dan ada ruang untuk kita sama-sama kita buka untuk perbincangan, insya-Allah. Kita pun tak adalah macam paksa. Kau mesti kena faham, kau tak faham ni, tak. Kita buka untuk perbincangan. Kadang-kadang ada terlalu banyak. Saya bagi tahu siap.
Sebab kadang-kadang tu banyak benda yang mungkin agak bercanggah dengan apa yang kita belajar sebelum daripada ni. Mungkin kita belajar macam tu, tapi kita belajar tu pun kadang-kadang bila tanya balik, kau belajar dengan siapa? Tak adalah, aku masa kecil-kecil dululah. Balik sekolah rendah malam-malam hari isyak tu, aku pergi rumah ustaz dekat kampung, ujung kampung tu, belajar dengan dia lah. Jadi ustaz ujung kampung tu, moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa ustaz tu. Mungkin dia pun belajar takat belajar dengan Tok Imam. Mungkin dia pun belajar takat mana yang dia tahu sahaja. Berbanding dengan Dr. Aiman ni, memang orang kata apa, pakar rujuk antara syekh di Syria, di Mekah, di Mesir dan sebagainya, pakar rujuk dalam bab tajwid. Walaupun dia dia belum dapat gelaran Syekhul Qura'. Syekhul Qura' sekarang ni adalah Syekh Quraim Rojih, orang pertama yang sangat disegani lah oleh orang ramai. Tapi Dr. Aiman juga merupakan salah seorang jago dalam ilmu tajwid ni. So kita appreciate ada lagi orang yang macam ni, nak bantu orang untuk faham ilmu tajwid ni. Maka saya sendiri masih belajar, banyak lagi saya sendiri kena belajar daripada Dr. Aiman ni sendiri tentang ilmu yang berkaitan dengan tajwid ni. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kata pujangga orang putih, I can bring the horse to the water, but I cannot force the horse to drink the water. Apa benda kata? Ditulis macam tu, saya baca je lah. Saya boleh bawa kuda pergi minum, saya boleh bawa kuda pergi ke air, ke tempat yang ada air. Tapi saya tak boleh paksa kuda tu minum air. Jadi nak bagi tahunya adalah, apa yang saya boleh buat sekarang adalah saya cuba sedaya upaya untuk fahamkan semua orang di sini apa benda yang nak belajar tajwid ni. Saya akan cuba sedaya upaya, seboleh mungkin, sedalam mungkin kita akan cuba nak fahamkan. Kalau tak faham, tak apa, tanya. Kalau tak boleh tanya, kalau termalu nak tanya melalui admin, tak apa. Admin pun selalu, ni ada orang tanya ni. Saya tahu, tak apa, it's okay. Kalau tak faham, tanya. Dan seboleh mungkin kita nak cuba fahamkan semua orang. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang kita dah cuba bagi faham, tapi tak mau follow juga. Tak mau follow juga. Bila kita kata, mat ni panjang ni 4 harakat, so kena kira bagi panjang 4 harakat. Tak, nak baca 2 juga. Nak baca 3 juga. Nak baca 1 juga. Jadi, sebab tu saya kata tadi, saya bertanggungjawab untuk mengajar. Tetapi amalan, nak buat, nak praktik, itu adalah terserah kepada diri sendiri. Ada orang, dia Allah Ta'ala buka hati dia, seperti mana kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada orang tu, Allah Ta'ala akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Ilmu tajwid, ilmu Quran, salah satu ilmu dalam agama. Allah Ta'ala akan bantu orang tu akan faham. Kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada orang tu. Dan kebaikan tu akan datang kalau orang tu betul-betul datang nak belajar. Kalau orang tu datang nak compare, nak tengok ustaz ni pula, okey tak dia mengajar. Dulu aku belajar dengan ustazah tu. Ustazah tu mengajar power betul. Ustazah tu mengajar cakap Arab ni. Ustaz ni dia cakap Jawa je. Bunyi orang Penang tapi cakap Johor. Duk ngomong Jawa tak boleh, tak seronok ustaz ni. Jadi kalau orang tu betul datang nak belajar, bukan kerana nak compare, bukan kerana nak saja-saja nak test orang, maka Allah Ta'ala akan lorongkan kebaikan pada orang tu. Dan Allah Ta'ala akan fahamkan dia dengan apa yang dia belajar. Belajar sikit je kadang-kadang dia faham banyak dah. Berbanding dengan orang yang datang tak mau, dia memang tak nak belajar apa saja, masuk sonok-sonok. Orang tengok Allah, yuran RM10. RM10 ni. Macam kami dulu pergi buat haji kan. Pergi buat haji, tuan-tuan tahu tu buat haji. Antara paling susah sekali dalam buat haji ni, apa dia? Antara amalan yang paling susah sekali dalam buat haji ni adalah mabit di Mina. Itu paling susah dalam hidup saya lah. Saya sebenarnya rasa mabit di Mina. Mabit di Mina ni bukan lama pun, 5 jam je. Sebut di mulut 5 jam, 5 jam setengah. Tapi dalam 5 jam setengah tu duduk, bangun kena halau dengan polis. Duduk sekejap kena halau dengan polis. Duduk sekejap kena halau dengan polis. Sepanjang 5 jam, tak berhenti, non-stop. So, orang kata apa? Cakap di mulut macam, tak apa, 5 jam je, senang je. Tapi tengok, dia kata, ada juga yang paling susah di sini. Jadi, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah, kita boleh bagi tahu orang. Saya boleh sampaikan apa yang saya boleh sampaikan, apa yang saya boleh kongsikan, tetapi selebihnya itu adalah terserah kepada individu. Sama ada dia nak amalkan atau dia tak nak amalkan,
maka dia sendiri kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang dia belajar dalam kelas ni supaya dia dapat. So cerita pasal mabik di Mina tadi tu terlupa apa benda nak cerita. Nampak muka ajar tu senyum kat saya terus kata lupa pula cerita pasal apa. Mabik di Mina tu susah. Nak ceritanya setiap minit kena halau dengan polis. Jadi ada orang datang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau kita tak mabik di Mina? Kita bayar dam je. Berapa satu malam kalau bayar dam? Oh, kalau satu malam bayar dam harga dia 10 rial je. Dia dengar 10 rial tu, terus siap beg. Nak pergi mana Haji? Nak balik. Kenapa nak balik? Dah boleh bayar 10 rial. 10 rial, bayar je lah 10 rial. Berapa nak susah payah nak kena bangun halau, nak tidur pun susah. Balik tidur kat hotel je lah. Yang senang. Esok saya bayar je Ustaz 10 rial. Kalau 2 hari 20 rial. Semurah itu bayar dam. Tapi amalan haji bukan macam tu. Dia kena duduk dulu. Kena sangkut dalam jam ke tak boleh pergi ke baru bayar dam. Ini dah sampai saja-saja nak kena bayar dam berdosa. Tak boleh macam tu. Tu nak cerita murah. Jadi walaupun kelas kita ni agak kelas yang paling murah, ramai orang komplain saya. Apa lah Ustaz mengajar 10 ribu sebulan. Tak, kita bukanlah nak duit sangat pun. Cuma apa yang kita nak adalah semua orang dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan baik, boleh duduk di rumah, tak payah susah payah nak keluar rumah pakai baju cantik, tak payah nak ayan-ayan baju. So, semua orang boleh duduk dengar sampai-sampai santai, sampai-sampai tengok buku. Alhamdulillah kita dapat satu benda malam ni. Okey. Jadi itu antara beberapa perkara yang saya akan kongsikan. Yang seterusnya, kelas kita ni, beberapa undang-undang kelas kita. Baik, dalam kelas kita tidak ada halangan siapa nak buka video atau siapa nak tutup video, itu saya tidak ada halangan. Tak maknanya nak tutuplah, nak buka boleh buka. Tapi bagi mereka yang buka video, saya nak pesan, tolong kalau boleh tutup aurat dengan baik. Terutamanya muslimat. Tolong muslimat kalau boleh tutup aurat dengan baik. Okey, ataupun yang muslimin pun kalau boleh pakailah baju kan. Muslimat tu tengok Allah, tu muntah dia tak pakai baju. Sampai baring baju apa benda ni. Sebab ni berdasarkan pengalaman, cerita berdasarkan pengalaman Okey, kemudian pula bila dah buka kamera, pastikan ahli keluarga yang lain tidaklah duduk lalu lalang pun belakang tu tak pakai baju tu. Yang tak tutup aurat ke apa ke, tolong bagi tahu. Ini mama tengah kelas ni, buka kamera ni hang tu salah duduk main lalu ke belakang aku ni. Orang tengok peri je. Sebab semua orang boleh nampak apa benda dalam rumah kita. Kalau kata tak boleh handle masalah tu, tutup je kamera. Tak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Siapa nak buka ataupun siapa nak tutup kamera. Cuma kita akan off ataupun kita akan mute sahaja sepanjang kelas belajar. Sebab bila saya bercakap, ada budak nangis lah, ada bunyi ambulans lah, ada bunyi kereta api lah, susah lah. Bunyi kadang-kadang baru nak start mengajar, bunyi macam-macam. Jadi semua orang saya akan mute kan, tapi mute pun mute yang orang boleh buka, bukan kata mute terus. Ada setengah tu dia mute terus, tak boleh buka langsung. Jadi saya akan mute, tapi orang tetap boleh buka. Jadi kalau ada tiba-tiba nak tanya soalan ke apa ke, gila-gila lah tanya soalan, jangan berebut-rebut tanya. Jadi jam nanti. Kemudian kelas kita ni insya-Allah selama sejam sahaja, bermula daripada pukul 9 sampai ke pukul 10. Kerana pukul 10 saya ada kelas lain pula. Jadi kita cuba hadkan masa yang sebaik-baiknya untuk kita belajar daripada kelas kita ni. Tidak. Ustaz tag nama yang betul. Ustaz tag nama yang betul. Masuk kelas. Nama apa tu? Nanti bagi tahu nanti semula. Okey, baik. Apa tadi? Baik, betul pasal mute, pasal kamera. Kemudian kelas kita ni akan direkod. Setiap kali insya-Allah kelas kita akan direkod. Dan semua benda yang apa yang saya rekod, saya akan masukkan dalam Telegram. Cuma saya nak bagi tahu apa yang dah direkod, apa yang dah ada dalam Telegram tu. Kalau kata nak bagi ke orang, minta tanya dulu kepada admin. Admin, boleh tak saya nak bagi kawan saya ni, dia tak masuk kelas kita pun. Tapi dia nak tengok kelas mengaji ni, boleh tak? Tanya admin dulu. Admin bagi ke tidak? Okey, yang kedua, tolong jangan cut video saya. Pokoklah ambil video cerita pasal kuda ke kat tu pergi buka Facebook. Ustaz ni ajar benda yang sesat. Janganlah macam tu. Kesian kat saya. Kita nak ajar benda yang baik, tiba-tiba jadi benda sesat pula. Tolong jangan cut video-video tu. Kalau nak ambil penuh. Bagi orang tengok penuh supaya orang tak ada salah faham terhadap apa yang kita kongsikan dalam belajar kita. Okey. Ataupun kalau ada soalan, segan nak tanya, boleh tanya dalam WhatsApp, boleh tanya dalam Telegram, insya-Allah. Seminggu kita ada. Dalam Telegram tu saya ada je kat situ.
Jangan risau. Saya dia tengok je, senyum je semua baca apa yang orang hantar kat Telegram tu. Okeylah, cukuplah takat tu beberapa pesanan-pesanan ringkas sebelum kita mulakan kelas. Sama je. Dan saya kelas kita ni memang menggunakan medium Zoom. Tolong beritahu semua orang, kita tak pakai Google Meet, kita tak pakai benda-benda lain. Kita pakai Zoom supaya dengan Zoom ni lebih mudah, dan kita memang dah license dan sebagainya. Lebih mudah untuk kita share dan sebagainya, dan juga untuk rekod. Dan saya sendiri pun dah biasa dengan Zoom ni. Okey, tentang background ni nantilah kalau rasa sakit mata kita ubahlah kemudian cerita. Okey, baik. Apa kita nak cerita hari ni? Okey, semua orang boleh buka muka surat. Muka surat 8. Kita akan start belajar. Malam ni, tapi saya kunci jam juga ni. Jangan kata lajak ah. Terlajak. Dan okey, buku ni pun seboleh-bolehnya kita akan baca semua. Kita akan baca semua apa yang ada. Nombor ayat pun kita baca. Kita akan baca sebanyak mungkin lah. Semua mungkin kita akan cuba. Dan saya sendiri juga akan share screen. Mungkin ada yang belum ada buku, tidak mengapa. InsyaAllah lama lagi buku tu sampailah. Okay? Kalau tak ada pun, saya sendiri akan share screen di anda bolehlah swipe ke kadang-kadang ada orang. Saya tak nampak apa benda saya share. Cuba swipe tengok atas bawah kiri kanan. Nanti dia keluar lah tu. Ya. Baik. Kita akan start belajar hari ni. Fikirlah. Takkan mana kita boleh belajar, kita belajarlah insyaAllah. Okay. Baik. Pertama, kita nak ceritakan tentang muka surat 8 ya. Semua orang, kalau yang buku cetakan baru, muka surat 8. Kalau cetakan yang sebelum ni, muka surat 12. Okay, muka surat 12. Cetakan sebelum ni, muka surat 12. Baik. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kita nak belajar tentang Quran tu, kita nak faham satu-satu. Al-Quran pertamanya adalah kalamullah. Allah Ta'ala punya kalam yang merupakan satu mukjizat. Diturunkan terus ke hati Nabi Muhammad SAW, dan apabila kita membacanya dikira sebagai ibadah. Dan dia tertulis di antara dua kulit. Maksudnya Quran tu antara dua kulit ke kulit lah. Quran kita tu. Dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Kejap lagi kita tengok apa makna mutawatir. Dan Al-Quran itu sendiri mencabar manusia agar didatangkan surah walaupun terpendek ataupun ayat yang paling pendek. Namun manusia tak akan mampu menandingi Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu sendiri nak kata mukjizat dia adalah mukjizat sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kalau katalah kita ni pergi ke muzium mana kan, tiba-tiba orang kata ni kayu ni saya bagi kepada anda. Kayu ni serpihan tongkat Nabi Musa, contoh. Serpihan tongkat Nabi Musa. Kebetulan hari tu dia orang buat pindah-pindah. Tongkat tu terjatuh. Saya sempat repih sikit tongkat tu. Nah, saya bagi kat kamu. Ambillah ni tongkat Nabi Musa. Kamu buatlah apa-apa. Kawan kita pun balik. Dia macam-macam jadi. Sebab apa? Sebab dia menganggap bahawa tongkat tu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa. Meskipun kalau kata betul lah, kalau kata ianya betul lah tongkat Nabi Musa tu, kalau kata betul dan kalau masih wujud, namun ia tidak memberi apa-apa mukjizat daripada hari ini. Ambillah, ketuklah Sungai Kelang ke, ketuklah Jambatan Pulau Pinang, ketuklah laut kat Pulau Pinang ke apa. Takkan jadi apa-apa. Takkan jadi apa-apa dah tongkat Nabi Musa tu. Sebab mukjizat Nabi Musa terhenti apabila wafatnya Nabi Musa. Dan tongkat Nabi Musa tu pun boleh dipakai ketika mana Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul je baru jadi. Kalau saja-saja Nabi Musa pukul lah bosan-bosan. Tak ada siapa nak sembang aku, ketuk jadi ular, boleh sembang ular. Tak ada juga. Allah Ta'ala suruh baru jadi. Jadi tongkat Nabi Musa tu hanya mukjizat ketika Nabi Musa hidup saja. Adapun Al-Quran, mukjizat Al-Quran ni tidak terhenti selepas kewafatan Rasulullah SAW. Sampai hari ini ianya masih mukjizat. Jadi agak malang lah apabila kita ni tahu bahawa ada mukjizat yang lagi besar daripada tongkat Nabi Musa tu, kita tak rasa pun nak appreciate mukjizat yang ada dalam rumah kita tu. Beli banyak-banyak buat simpan dalam rak belaka. Beli banyak-banyak macam-macam color ada. Dan hari ni kalau kita tengok macam-macam syarikat keluarkan Al-Quran. Ada pelangi, embun, senja, gerhana matahari, semua ada lah. Macam-macam syarikat keluar. Syarikat A, B, C, D, E, F, G, berkala-kala Quran. Macam-macam color semua ada. Pening kalau nak fikir. Orang belum tanya kita, Ustaz, Quran apa yang saya elok beli? Beli Quran yang ada Quran. Jangan beli Quran yang tak ada Quran bertahap. Terlalu banyak benda isi dalam tu sampai tak Quran jadi kecil je. Terlalu banyak benda nak cerita, Quran tu sendiri jadi kecil. Tak. Cari Quran yang boleh kita baca, yang lebih senang, terang kita nak tengok.
Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat sepanjang zaman. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni, kita kena sentiasa baca. Kita kena sentiasa baca supaya nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak baca Quran tak seronok lah. Nak baca Quran tapi tajwid tak kena. Nak baca Quran tapi tajwid belum kuasai. So insya-Allah kelas kita ni apa yang saya harapkan dan apa yang saya fokuskan adalah semua orang habis belajar kitab tajwid ni, habis belajar ilmu tajwid ni sekurang-kurangnya boleh baca dengan baik lah. Tak apa, bacaan berlagu tak berlagu tu nombor dua. Sekurang-kurangnya boleh baca dengan lebih baik dari dulu. Tanpa mengira apa kita punya situasi. Tak usah kira lah. Selalu kadang-kadang orang datang jumpa saya, Ustaz, kami ni lidah dah keras. Tahu tak? Lalu dah dengar perkataan tu. Kami ni lidah dah keras. Saya kata, Haji, kalau lidah keras, makan nasi pakai straw, Haji. Betul tak? Orang lidah keras, masuk straw ke hidung, tu nak makan nasi. Tak boleh makan nasi kulit mulut lah. Ni dia boleh bercakap ni. Kalau boleh bercakap, bolehlah mengaji. Apa masalah lidah keras? Lidah tu dah keras kat mana? Ikut ia pun tak berbohong kan. Bukanlah nak marah, tapi tengah-tengah orang tu dia duk rasa lidah keras tak boleh. Tak ada. Tidak ada istilah lidah keras. Tidak ada istilah lidah bercabang, tak ada. Dalam mengaji ni, kalau kita nak dia jadi, insya-Allah. Kalau kita tahu betul cara sebutnya, tahu cara buatnya, insya-Allah. Insya-Allah. Saya sendiri tak berjamin, tapi biiznillah taala dengan izin Allah jadi, boleh buat. So tolak tepilah masalah lidah keras ke hidung cabang, tolak tepi, tak ada masalah semua benda tu. Kan? Kecuali kalau datang ustaz kata makhraj ni kena pakai lidah, tapi lidah saya tak ada. Itu mungkin masalah. Ustaz kata lidah makhraj ni kena pakai gigi. Gigi semua tak ada. Macam mana ni? Itu mungkin kita kena tengok next step lah. Gigi semua tak ada, macam mana nak buat ni? Mungkin kita boleh bincang kemudian. Tapi setakat apa yang kita ada hari ini, insya-Allah kita tak risau untuk kita belajar. Semua orang, Ayasia kata, everyone can fly. Bagi saya, everyone can belajar tajwid. Semua orang boleh belajar tajwid. Tak ada, tajwid ni pelajaran budak sekolah-sekolah rendah je. Kita orang tua-tua ni tak nak belajar tajwid. Ngarut ni budak sekolah rendah je. No. Saya ni kalau boleh sampai mati pun. Esok kalau saya tahu tu nak mati, hari ni nak belajar lagi. Jangan macam tu. Jangan sampai tahap orang lain je belajar, kita tak payah dah. Kita nak belajar sampai bila-bila. Okey, baik. Kemudian, bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita? Pertama adalah macam mana Rasulullah SAW bila dapat wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Jibril, disampaikan kepada kita ni melalui dua cara. Pertama, secara bertulis. Secara bertulis, maksudnya fizikal, ada. Yang keduanya secara lisan, bacaan. Orang Rasulullah baca kepada sahabat, sahabat baca kepada anak sahabat baca kepada tabi'in baca kepada anak-anak tabi'in, baca kepada tabi'in. Baca, dan benda tu mustahil akan terputus. Mustahil benda tu akan terputus sebab benda tu disampaikan melalui bacaan. Dan apabila ramai yang buat benda tu, kalau kata ada seorang silap, yang ramai ni akan betulkan kesilapan itu. So mustahil lah, ramai semua berpakat untuk menipu Al-Quran, tak berlaku lah. Sebab lebih daripada 100 orang yang dengar daripada Rasulullah, lebih sahabat ramai, bukan kata seorang, ramai sahabat yang dengar daripada Rasulullah. Dan mereka ni akan sentiasa membetulkan antara satu sama lain. Kalau Umar Al-Khattab salah, Abu Bakar akan betulkan. Kalau Ali salah, Osman akan betulkan. Maknanya mereka jaranglah nak salah dalam bacaan Al-Quran ni. Maka itu maksudnya secara lisan. Baik, so apa makna tawatur tadi? Perpindahan sesuatu khabar secara meluas. Maksudnya, meluas ni ramailah daripada setiap generasi ke generasi berikutnya. Dari permulaan rangkaian sanad hingga ke akhirnya. Daripada zaman Rasulullah disampaikan kepada sahabat kita tersebut. Dan mustahil pada akal kita bahawa semua yang baca Quran tadi ataupun perawi bersepakat untuk melakukan pembohongan. Mustahil orang nak menipu baca Quran ni. Semua akan baca benda yang sama. Sebab tu kalau kita tengok, pergilah ke India, kalau orang tanya surah Al-Ikhlas, orang India baca macam mana? Qul huwallahu ahad juga. Pergi ke US, orang US baca surah Al-Ikhlas macam mana? Qul huwallahu ahad lah juga. Tak ada tiba-tiba pergi US bunyi dia lain surah Ikhlas.
pergi ke Morocco. Morocco surah Ikhlas dia lain lah bunyi dia. Kalau kata lain pun mungkin ada sebab kerana qiraat mereka yang berbeza. Tetapi surah Ikhlas itulah surah dia. Tidak ada perbezaan di mana-mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, betapa mulianya Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ni adalah kerana ada dua faktor tadi disampaikan kepada kita secara dua benda. Betul kita kadang-kadang bila ada orang sampaikan satu benda, contohnya macam barang-barang purba, barang-barang Nabi, selipar Nabi, celak Nabi, rambut Nabi dan sebagainya. Orang kata ni rambut Nabi ni, semua simpan. Benda tu dia hanya physically, faham tak? Dia hanya melalui fizikal datang. Dia tak datang secara lisan, dia tak ada datang secara orang sepakat dari dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam sendiri pun berapa banyak ada mengalami peperangan, dinasti, mula-mula dipanggil apa nama, Umayyah, kemudian jatuh, naik pula dinasti Abbasiyah, kemudian naik pula apa nama Utsmaniyah. Jadi berapa kali naik jatuh. So barang-barang purba ni, satu lagi kalau kata tak hancur pun mungkin boleh hilang dalam tempoh tu. Mungkin akan ada orang yang ambil tanam dengan dia lah, tak ada lah barang tu. Tapi berbeza dengan Quran yang kira ditulis pada zaman sahabat tu, kebanyakannya dah hancur lah. Kebanyakannya yang ditulis zaman sahabat, yang ditulis atas pelepah kurma, pelepah tamar, kan, tulis atas kulit-kulit binatang, kebanyakannya mungkin dah hancur. Tetapi mereka ada secara lisan, sampaikan. Jadi kerana itu Al-Quran ni mustahil orang nak buat satu pembohongan. Okey. Penyampaian Al-Quran pula pertama daripada Jibril bawa turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan lafaz dan makna sekaligus. Lafaz, makna semua Jibril bagi tahu. Kemudian para sahabat pula bertalaqi Al-Quran dari mulut Rasulullah. Tengok Rasulullah sendiri sebut macam mana. Orang baca, Rasulullah dengar dan Rasulullah endorse. Maksudnya Rasulullah iakan betul bacaan kamu tu. Okey. Dan memperakui, endorse lah. Kemudian para sahabat pula menyampaikan Al-Quran kepada generasi seterusnya dengan cara yang sama. Apa yang Rasulullah buat, begitulah mereka buat. Sebab tu guru-guru Al-Quran ni setengah-setengahnya bila orang nak baca Quran dengan dia nak tengok mulut. Kadang-kadang orang kena segan. Malu lah nak tunjuk mulut kat dia. Bukan sebab nak tengok mulut tu, sebab nak cek gigi dia berapa, lidah dia bercabang ke tak. Tak. Tengok dia letak lidah tu betul ke tidak, itu je. Nak tengok letak lidah betul ke tak. Kalau sebut huruf mim tapi bibir tak rapat, boleh tak? Cuba buat. Sebut huruf mim, bibir tak rapat. Tak boleh, tak jadi gini. Bibir kena rapat dengan huruf mim. Dan sebut huruf ba, bibir kena rapat, betul tak? Jadi tak kenal. Sebab tu orang nak tengok kita punya bibir. Baik. Peringkat pendudusan Al-Quran. Muka surat seterusnya. 10. Okey, banyak lagi masa, jangan risau. Kalau siapa-siapa rasa macam bosan dah pula belajar, macam cerita banyak apa benda. Memang awal-awal ni bosan sikit lah, tak apa. Awal-awal ni nak cerita benda definisi dulu. Baru masuk G1 jangan risau. Baru masuk G1. Nanti bila dah start masuk makhraj, bila dah start masuk sifat, bila dah start masuk bab-bab tinggi tu, masa tu dah masuk G5, minta maaf lah. Siapa yang baru, tolong jangan tinggal kereta api, kami tertinggal feri lah. Orang pilih tertinggal feri lah. Orang tertinggal kereta api. Waktu tu memang kekuatan seperti mana kata Imam Syafi'i lah. Kata Imam Syafi'i nak belajar ni, dia ada satu opponent, dia ada satu komponen yang perlu ada pada orang yang nak belajar ni, iaitu kecerdikan, az-zaka, kecerdikan. Kena ada. Kalau tak ada kecerdikan tu, dia tak boleh belajar. Orang kata 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 11. 1 tambah 1 11. Buat 1 11. 1 tambah 1 2. So susah. Kalau tak cerdik ni susah. Kita ni kadang-kadang teruk juga kadang-kadang. Saya pun ada hari tak cerdik saya. Tapi nak kata nak belajar ni mesti kena ada kecerdikan. So kita nak komponen tu ada bila masuk sesi ke depan nanti insya-Allah. Okey, sebab banyak benda yang kita kena fikir. Minta maaf lah Ada orang kata, Ustaz, kami ni warga malas nak fikir-fikir. Nak bagi anak cucu je fikir. Tak, kita bukan fikir benda-benda teruk. Bukan fikir macam mana nak teraju negara. Suruh fikir, bukan suruh fikir nak undi bendera apa, tak. Nak fikir nak mengaji Quran je. Fikir bab ni saja, jangan risau. Okey, baik.
menulis setiap ayat di hadapan baginda Rasulullah SAW sejurus diturunkan. Maksudnya bila turun je ayat, Rasulullah kata ini Al-Quran, maka mereka akan mula catat. Dan antara pencatat Al-Quran yang paling utama di sisi Rasulullah sendiri adalah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Kena ingat Zaid bin Thabit dia jangan tertukar dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun Zaid juga nama, tapi bin Harithah itu anak angkat Rasulullah. Yang ini Zaid bin Thabit katibul wahyi, penulis wahyu. Kata dia apa? Aku mencatat wahyu di sisi Rasulullah sedang baginda membacanya. Dan apabila baginda selesai mencatatnya, baginda berkata bacalah. Apabila dia selesai bertulis, Rasulullah suruh dia baca pula. Dan kalau kata dalam tulisan tu dia baca tak betul macam mana Rasulullah baca, Rasulullah akan betulkan. Kemudian bila dah masing-masing puas hati, barulah dia sampaikan kepada orang lain. Ini hadis daripada asar daripada Zaid bin Thabit. Kemudian bila dia tulis, cukup dah sampai 30 juz Quran, cukup semua. Cuma tak tahulah dia tulis kat mana, banyak kot. Kalau semua tulis tak kulit, berkulit-kulit lah, bukan kata satu kulit je. Kemudian menyusun tulisan ayat-ayat Al-Quran dia ada dalam bentuk suhuf, buat dalam bentuk suhuf, sujud. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. So zaman dah makin canggih, dah makin elok, dah makin okey, maka tulis balik pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada zaman Uthman bin Affan berlaku satu situasi di mana orang Islam pada waktu tu ada bergaduh kerana berbeza dalam penyusunan Quran ni, Maka kerana tu Osman kumpul balik semua Quran-Quran yang ada, yang orang kopi daripada zaman Umar tu, bakar semua, dan Osman panggil balik Zaid bin Thabit pada waktu tu, tulis balik. Tulis balik yang mana, macam mana apa yang ada originally yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian tulis sebanyak 7 buah, dan sebanyak 7 buah ni dia hantar ke 7 wilayah pada waktu tu, dengan setiap orang mewakili satu mushaf. Tu dia akan ajarlah apa saja yang dia akan talaqi dengan Sayyidina Uthman, dia akan baca sampai betul, sampai okey, baru dia akan pergi ke tempat-tempat yang dihantar oleh Sayyidina Uthman. So kaum muslimin kemudiannya salin balik daripada mushaf-mushaf tersebut, daripada salin, dan banyaklah, makin lama Quran makin banyak, makin lama Quran makin banyak. Dan akhirnya barulah timbulnya ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi pada zaman Rasulullah memang tak ada lah orang tanya, oh ni belajar ilmu tajwid ini bid'ah ni. Rasulullah ni dulu tak belajar apa ilmu tajwid. Memanglah zaman Rasulullah mana ada perincian ilmu, tauhid pun tak ada. Tapi semuanya disampaikan secara ilmiah. Orang hari ini ulama kelas-kelaskan kepada ilmu-ilmu tertentu supaya kita senang nak belajar. Okey, baik. Tajuk apa? Baik. Seterusnya, gambar seterusnya adalah muka surat 12, adalah merupakan guru-guru. Ini semua dah meninggal lah. Guru Tuwafiyah ni maksudnya dah meninggal. Tuwafiyah meninggal pada tahun semua dah ada situ, 1408, 49. Semua merupakan guru-guru kepada Dr. Ayman Sweid sendiri. Ini buku Dr. Ayman Rushdi Sweid. Jadi dia yang mengarang buku ni. Jadi dia bawa syekh-syekh dia lah. Semua ni adalah merupakan orang guru-guru yang semuanya tak terputus sanadnya. Nanti kita tengok apa makna sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Muka surat seterusnya inilah yang cerita tentang sanad. Cerita tentang sanad. Sanad ni adalah bagaimana Al-Quran tu tidak ada maksudnya satu zaman tu ada putus. Tak boleh macam tu. So kalau nak sampaikan apa-apa, kita nak sampaikan sesuatu cerita lah. Kalau kita nak sampaikan kepada orang tu, jangan putus kat tengah. Putus kat tengah habis. Tak boleh putus. So Al-Quran ni tak terputus. Baik, pertamanya kita ringkaskan cerita. Mula-mula memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril melalui Jibril, kemudian sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tengok, dia jalur yang diambil sini adalah jalur Zaid bin Thabit sendiri sebagai penulis wahyu. Kemudian daripada Zaid bin Thabit yang belajar dengan dia adalah Abdullah bin Habib As-Sulami. Yang belajar dengan Zaid bin Thabit ni semua ada. Tahun meninggal pun ada kat sini. Zaid bin Thabit meninggal pada tahun 45 Hijrah. Abdullah bin Habib As-Sulami meninggal pada tahun 74 Hijrah. Okey. Kemudian siapa belajar dengan Abdullah bin Habib? Asim bin Abi An-Najud. Nampak? Asim bin Abi An-Najud. Asim ni siapa? Asim ni adalah merupakan guru kepada, tengok nombor 4, Hafs bin Sulaiman Al-Bazzaz. Hafs sebutannya Hafs bin Sulaiman Al-Bazzaz. Hafs ni siapa? Hafs ni lah adalah riwayat yang kita duk baca Quran sekarang ni. Yang kita duk baca Quran sekarang ni adalah daripada riwayat Imam Hafs bin Sulaiman ni. Yang mana dia belajar daripada Asim bin Abi An-Najud. Dan kita tidak menolak keberangkalian bahawa Hafs ni
ulama kot. Takkan dia belajar daripada Asim ni tak nak belajar daripada orang lain? Ada je, mesti ada. Kita tak menolak kemungkinan tu. Asim sendiri takkan tak nak belajar daripada orang lain. Dia datang macam inilah cerita mudah aja. Rasulullah sendiri takkan Zaid bin Sabit seorang je belajar dengan dia. Ali tak ada, Umar tak ada. Ada, bukan tak ada, ada. Cuma kita kira ambil jalur-jalur yang paling mudah untuk kita faham. Lepas tu Asim sendiri kita tengok jalur dia sendiri belajar daripada Habib, Abdullah bin Habib. Hafs bin Sulaiman belajar dengan Al-Bazzar. Hafs belajar dengan Asim. Jadi imam riwayat yang kita baca sekarang ni adalah riwayat Hafs an Asim. Kalau orang tanya baca Quran pakai riwayat apa? Baca Quran pakai riwayat apa? Benda ni pun kadang-kadang tak ramai orang tahu. So malam ni saya nak bagi tahu riwayat baca Quran ni. Saya baca je lah Quran tu, tak pernah dengar pula nak cerita riwayat-riwayat apa. So saya nak sampaikan sikit je cerita kejap lagi. So kita duk baca Quran hari ni adalah pakai riwayat Hafs daripada Imam Asim. So dalam riwayat ni ada banyak. Nah, kata cerita riwayat ni yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dan Imam Asy-Syatibi ada banyak. So kira sekurang-kurangnya ada 20 riwayat. Kita baca baru satu. Yang kita baca ni baru satu. Semua tu riwayat Al-Quran. Semua tu adalah merupakan riwayat Al-Quran. Cuma kenapa ada perbezaan riwayat? Sikit je saya nak cerita sini. Kerana pada zaman penurunan Al-Quran tu sendiri, kaum Arab ni ada pelbagai kabilah. Orang Arab ni ada banyak kabilah, ada banyak puak lah. Kita pun faham sampai sekarang apa ada, bukan tak ada. Ada Quraisy, ada Huzail, ada Kinana, ada Bani sekian-sekian, Bani Thaqif, Bani sekian-sekian. Jadi Bani ni ataupun kabilah-kabilah ni mereka bercakap Arab tetapi menggunakan lahjah yang berlainan. Macam kita lah. Orang Kelantan cakap bunyi air. Pergi ke Perak bunyinya ayo. Pergi pula ke Penang bunyinya ayak. Pergi semuanya ada perubahan dalam sebutan tu. Jadi Al-Quran ni bagaimana Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah boleh baca Al-Quran tu mengikut logat kabilah masing-masing. Kalau kata kabilah tu dia sebut macam tu, Rasulullah akan baca ikut kabilah tu punya logat. Supaya apa? Supaya bila Rasulullah datang dengan Quran yang mengikut logat mereka, mereka akan lebih mudah terbuka hati. Oh, macam kita lah. Macam saya. Saya ni orang Pulau Pinang. Tapi bila pergi ke Kelantan, akak nak nasi khabusa boleh? Orang Kelantan kata, demo duk mana? Kawin duk macam. Orang Kelantan tu. Dok, kita orang Penang. Tak punya Penang langsung. So macam, tengok IC 07, Penang. So bila boleh cakap tu orang macam, tak kira, boleh bagi murah. Sebab bila kecek Kelantan dia boleh bagi murah. Boleh bagi free tu, tak apa. So nampaknya orang suka. Bila kita boleh cakap bahasa orang tu, orang akan suka. Senang nak berinteraksi, mudah untuk difahami, senang. Jadi apa yang kalaulah Rasulullah sebagai Quraisy datang jumpa Bani kabilah yang memang dah ada seteru, contohlah dah memang tak setuju dengan Quraisy. Sebab Quraisy ni bangsawan. Ada setengah-setengah Bani ni bukan bangsawan, Bani Badui. Dia orang kadang-kadang tak ngam antara Badui dengan dengan bangsawan ni. Jadi bila datang Rasulullah, maka heran-herannya. Tapi bila Rasul cakap bahasa dia orang, walaupun dia Quraisy tapi dia boleh cakap bahasa kita. So okey, boleh dengar. Jadi itu salah satu strategi dakwah. Semua mudahkan orang masuk agama Islam. Jadi pada zaman tu Al-Quran ini diturunkan dalam 7 logat. Zaman tu Al-Quran ini turun dalam 7 logat berdasarkan kabilah-kabilah yang ada pada waktu tu. Kemudian 7 logat tu apa yang berlaku? Apabila Islam mula berkembang, sampai ke Rom, Parsi dan sebagainya, ada yang orang bukan Arab pun dah kahwin dengan orang Arab dan macam saya lah contoh. Semua contoh saya lah senang, tak payah contoh orang lain. Contoh orang lain kan kita mengumpat lah. Contoh macam saya. Saya orang Pulau Pinang. Kahwin dengan orang Ampang. Duduk pula di Shah Alam. Agak-agak anak saya cakap logat apa? Anak saya akan cakap logat Shah Alam. So ada lagi tak logat Penang itu? Tiki-tiki lah. Jumpa dengan matuk dia boleh lah. Speaking dengan matuk dia, tapi matuk pun macam apa ni tak cakap Penang lah. Apa ni. Kita orang. Matuk dia mula. Lepas tu katalah esok-esok anak saya pula kahwin dengan orang Johor. Katalah esok-esok lah kahwin dengan orang Johor.
Mana pergi dah lorak Penang tu? Hilang tu. Nasi kandang tu hilang tu. Tak ada. Anak-anak dia memang tak tahu dah cakap Penang langsung. So itulah yang berlaku kepada Quran tadi. Bila perkahwinan, percampuran Arab dengan bukan Arab dan sebagainya, maka akhirnya riwayat-riwayat tadi tu, lorak-lorak tadi tu mula semakin lama semakin hilang. Tapi hilang pun tidaklah hilang semua, tidaklah hilang terus. Adalah tapi terpencil. Daripada terpencil-terpencil tu akhirnya dikumpul balik. Oleh siapa? Tengok, kita tengok dekat dalam sini. Masya Allah, kita punya kehadiran ada 198. So kita ada lagi 19 orang. Saya tak tahu ke mana 19 orang tu pergi. So, ya, kita tengok nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So antara orang yang bertanggungjawab susun balik, cari balik adalah Amru bin Uthman, Abu Amru ni. Abu Amru Ad-Dani ni. Abu Amru Ad-Dani ni pula dia pula ambil daripada seorang nama Imam Abu. Luar saya mana ni? Tadi dah buka dah. Baik, Abu Amru Ad-Dani ni antara salah seorang yang bertanggungjawab untuk cari balik dengan Imam Mujahid bin Abu Bakar. Mereka itulah cari balik. Kemudian dicantikkan, dia cari balik, jumpalah. Sekurang-kurangnya pada zaman tu mereka jumpa ada 7 imam, yang mana setiap imam tu ada 2 orang anak murid. Jadi 14 riwayat lah. Kemudian datang Imam Asy-Syatibi, nombor 12, yang meninggal pada tahun 590. Dia cuba untuk memperelokkan lagi ilmu qiraat tu. Dia kata ilmu tu dah panggil ilmu al-qiraat. Dia mula berelokkan supaya apa? Supaya orang boleh belajar kemudian hari. Apa yang dikumpulkan oleh Imam Abu Amru dengan Imam Mujahid tadi tu, orang susah nak belajar. Di dalam bentuk teks panjang. So orang susah nak belajar. Macam tu, macam ni, macam mana orang nak belajar, orang nak faham. Orang yang dah kemudian ni, dia appreciate. Dia nak cari balik. Macam mana bahasa tok nenek kita dulu, nak cari balik lorat tu. Jadi mereka ni lah orang bertanggungjawab, kumpul-kumpul balik. Kemudian, pada zaman Imam Al-Qasim Al-Firruh bin Syatibi ni, atau Asy-Syatibi ni, pada tahun tu, jumpa 7 orang imam sahaja, masing-masing dengan 2 orang perawi. Contoh macam tadilah, Asim ada 2 orang perawi. Perawi pertama namanya Syu'bah, perawi kedua namanya Hafs. Hafs yang kita baca lah. So kita ni baca daripada perawi kedua daripada Imam Asim. Baik. Kemudian datang pula pada tahun imam yang meninggal pada tahun 833 Hijrah, iaitulah nombor 16, Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Datang pula Imam Al-Jazari. Dia rombak balik. Bukan kata dia tolak, tak. Dia rombak balik apa yang dibuat oleh Imam Syatibi dan imam-imam sebelum itu. Maka dikumpul balik. Tengok-tengok rupanya bukan setakat 7 sahaja. Maka tengok-tengok rupanya ada 10 orang imam yang masyhur pada zaman dululah. Maka ditulis balik kitab. Dibuat balik satu lagi. Dia panggil, dia jumpa bahawa kita ni sebenarnya ada 10 qiraat. Dan masing-masing qiraat ada 2 perawi. Dan masing-masing daripada 2 perawi itu pula ada sekolah-sekolah ataupun turuk-turuk mereka yang baca di bawah imam-imam tadi tu. Yang mana bayangkan Imam Jazari yang meninggal pada tahun 833 ni, dia boleh kumpul dalam kepala dia nama orang yang baca Quran ni sebanyak 980 nama. Dia boleh kumpul dalam kepala dia, semua nama-nama tu ada dalam kepala dia. Dan sebanyak 980 orang. Dia boleh bayang je. Dia tak ada handphone, dia tak ada laptop, dia tak ada orang kata apa, database, tak ada. Dia hanya tulis kat buku je. Dan dia hanya mengembara, pergi ke seluruh pelosok dunia, duduk di Turki lama, cari. Akhirnya Imam Jazari boleh kumpul 980 turuk. Turuk ni maksudnya orang-orang yang baca daripada Imam Hafs berapa orang. Orang yang baca daripada Imam Syu'bah berapa orang pula. Orang yang baca daripada Imam sekian-sekian berapa orang pula. Semua sekali campur-campur ada dalam 980 orang. So, kalau kita tanya diri kita hari inilah. Okay, kalau kita tanya diri kita hari inilah, agak-agak nombor phone family kita semua kita ingat tak? Nombor phone suami mungkin kita ingat lah. Anak ada 5 orang. Ingat tak nombor phone setiap anak 5 orang tu? Kadang-kadang bukan nombor phone, nama anak tu pun makcik lupa lah. Main panggil je kat rumah tu. Dolah. Mak, kita tak ada anak nama Dolah, Mak. Nama mak lupa. Oh, kita tak ada anak nama Dolah. Habis tu Dolah anak siapa? Anak orang sebelah, Mak. So Imam Jazari tengok betapa terang hati orang dulu lah. Bagaimana Allah Ta'ala buka minda dia orang sampai tahap boleh kumpul nama-nama orang yang yang membidangi dalam bidang Al-Quran ni. Maka akhir sekali
pada muka surat 15, di akhir selepas nombor 28, kita tengok di situ adanya nama Dr. Aiman Rushdi Suhaib. So semuanya ni adalah guru-guru. Tadi dia ambil, tadi guru dia tu tadi nampak ada 6 orang tu tak? Yang gambar semua tadi tu. Guru dia semua tu dia ada 6 orang. So masing-masing 6 orang tu pun ada gurunya. Gurunya tu pun ada gurunya sampai ke Rasulullah juga. So banyaklah dia mengaji ni, Dr. Aiman ni. Dia mengaji pada semua orang tu. 6 orang yang hebat tu. Cuma dekat sini dia hanya bawa satu saja riwayat dia. Ataupun dia hanya, bukan riwayat. Dia hanya bawa satu saja sanad dia. Dia ada 6 lah kalau ikutkan, ada 6 sanad lah. Maksudnya daripada Aiman Rushdi, daripada Syekh tu Abdul Aziz Zayyad. Cuma yang dibawa di sini adalah Abdul Aziz Uyun As-Sud. Dan semua ni dah tak ada dah, dah meninggal dah semua. Kecuali dia sahaja yang masih ada. Jadi dia tu sebagai orang yang ke-29 daripada senarai sanad bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diyakinilah kalau kita tengok tahun-tahun tu pun antara tahun-tahun yang ada daripada imam ke imam ni, kita mustahil untuk berlaku pembohongan di situ. Memang betul, memang kita tengok tu kita tak jauh. 307 orang 1307 dia takkan jauh dengan 1262. 1262 takkan jauh dengan 1237. Tapi kalau ada tiba-tiba ini 1100, tiba-tiba antara 1100 tu terus naik 1700. Di situ nampak benar menipunya. Tak akanlah ada orang hidup 600 tahun. Mustahil. Tapi tengok daripada sanad-sanad dia ni, batu semua ni penting. Tarikh meninggal ni sangat penting. Kerana apa? Kerana itu membuktikan bahawa orang tu pernah jumpa dan belajar dengan orang tu. Dan itulah maknanya mutawatir dan ianya tidak terputus. Okey, baik. Berapa dah? So, saya rasa cukuplah dekat ni dulu. Sekadar pengenalan ataupun pengisian pertama kita pada malam ni tentang definisi Al-Quran itu sendiri. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita boleh masuk awal sikit. Tak apa, awal-awal pukul 9. Dah awal pukul mana lagi kan? Sekarang ni isyak dah awal. Sempatlah balik kita makan ke apa ke, buat apa kan. So insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung tentang ilmu tajwid, buku surat berapa tu? 16. Tandalah. Semua orang kalau boleh tandalah buku tu. Insya-Allah minggu depan kita akan belajar lebih tajwid. Tak apa, ni baru definisi, jangan risau. Kalau tak mau dengar pun tengok rakaman. Kita akan belajar dulu daripada ilmu-ilmu bawah ni. Kemudian nanti insya-Allah sebelum kita masuk tajuk makhraj huruf, saya akan hantar kepada admin dan admin akan sharekan dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram diagram tentang makhraj huruf yang kosong. So nanti bila kita belajar je, saya nak semua orang print out benda tu. Print out. Apa print out Print out. Apa benda print out? Cetaklah. Cetak benda tu. Atau kalau tak mau cetak boleh. Biar je dalam skrin tapi boleh tanda. Boleh tanda pakai magic pen. Bukan magic pen. Pakai pen tu lah. Pen stylus pen ke apa ke. Tapi kalau boleh cetak lebih baiklah. Bila kita cetak, print dan sebagainya, supaya kita senang nak tanda. Makhraj huruf ni duduk di mana? Makhraj huruf ni duduk di mana? Saya akan bagi satu diagram kosong. Nak print berapa line tak kisah. Pokoklah saya ni tak boleh. Kalau print selai ni lama-lama jadi lunyai kertas. Tak apa. Printlah 2-3 line. Supaya lebih senang kita nak belajar. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua. Sekarang ni dah cukup 200 orang. Tapi kita ada masih missing 19 orang. 20 orang missing. 20 orang missing. So kita ada missing lagi 20 orang. Tak apa-apa. It's okay. Saya sendiri tak sempat. Satu benda yang saya lupa lagi tadi nak sampaikan dalam salah satu kita punya undang-undang kita. Oleh kerana jumlah kita ni dah mencecah ke 220 orang. Ceritanya macam tu lah. 220 orang. Saya ni tak mampu dah nak ingat semua nama. Tapi kecuali nama yang mana yang sengih-sengih itu saya ingat lah. Yang mana yang ada nama kat bawah tu saya boleh ingat lah. Saya boleh kenal. Tapi yang mungkin yang baru, yang mungkin first time, yang pertama kali tengok saya ni, ataupun yang saya pun pertama kali tengok dia, mungkin saya tak boleh ingat nama semua. Dan dalam proses pengajian kita pun, mungkin kalau kata ada kena baca ke apa ke, mungkin saya akan jemput 2-3 orang yang 2-3 orang yang betul-betul boleh je lah. Tak boleh sebut semua. Kalau jemput semua mau pukul 3 pagi baru habis. So, tak boleh. Kesian kat orang lain. Kita tak mau belajar sampai pukul 12 malam. Kita nak belajar sampai pukul 10 sahaja, nak bagi ruang seluas-luasnya untuk esok semuanya nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni dulu. Sekiranya ada soalan dan sebagainya, boleh sampaikan kepada admin ataupun dalam grup Telegram. Saya sendiri ada dalam grup Telegram tu. Boleh tanya dekat situ. Kita sama-sama cuba jawab dan cuba bincang dengan baik.
apa pun kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati segala apa sahaja yang Allah Taala sudah berikan kepada kita selama ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua, minta ampun, minta maaf salah silap dalam pertuturan bicara dan sebagainya. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.